Okey Syu, walaupun hari ini adalah Hari Lelaki Sedunia atau antarabangsa, tapi kita juga nak beri tumpuan kepada wanita ideal kita yang telah pun memberikan ataupun menunjukkan kejayaan di peringkat antarabangsa. Ya, betul. Kita akan kongsikan kejayaan beliau yang juga merupakan saintis wanita tempatan. Hari ini di studio kami bawakan Profesor Madya Dr. Wan Iryani Wan Ismail selaku penerima anugerah L'Oreal UNESCO National Fellowship for Women in Science. Khabar Prof Wan sihat ya? Alhamdulillah, terima kasih kepada Syu Ismail. Prof, mungkin boleh ceritakan berkenaan anugerah yang telah pun dimenangi iaitu L'Oreal UNESCO National Fellowship for Women in Science ini, Prof. Ya. So, anugerah ini merupakan satu pengiktirafan kepada semua saintis wanita di Malaysia khususnya. Jadi, alhamdulillah saya berbanggalah saya terpilih sebagai salah seorang pemenang pada anugerah ini. Jadi, anugerah ini berkenaan kajian saya untuk mencari kaedah yang mudah, murah dan efektif dalam mengawal masalah isu berat berlebihan atau obesiti. Jadi ini kita menggunakan madu lebah dan juga madu kelulut daripada Malaysia. Okey, baik. Satu pencapaian yang amat membanggakan. Ya, madu bukan mudah sebenarnya untuk melakukan kajian tersebut. Tambah pula kita sebagai seorang wanita, ada komitmen sebagai wanita, sebagai ibu, kakak, adik. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya ilham boleh tercetus untuk Prof Wan menghasilkan kajian seperti ini? Okey. Jadi kajian ini lebih menjurus kepada isu yang kesihatan yang berlaku dalam negara kita sendiri, iaitu obesiti. Kita telah dapati bahawa 3 daripada 5 dewasa di Malaysia menghadapi masalah obesiti. Jadi saya memikirkan kaedah yang lebih mudah pada individu yang menghadapi masalah ini. Jadi saya merasakan kita perlu mencari pendekatan yang hampir dengan kita, iaitu mengambil atau memilih pemakanan yang sihat dalam diet seharian kita. Jadi kita tidak dapat elak daripada mengambil orang kata pemanis dalam kehidupan kita. Jadi madu adalah merupakan pemanis semula jadi yang Allah ciptakan. Jadi kita telah dianugerahkan di Malaysia dengan banyak spesies lebah dan kelulut yang orang kata kurang ditonjolkan dari segi manfaat kesihatannya. Jadi dalam kes ini saya berfikir sudut saya juga merupakan saintis wanita dan juga kita melihat anak-anak kita sekarang ini dengan gadget dan sebagainya. Jadi mereka perlu satu pemilihan pemakanan yang sihat. Jadi kami telah mencadangkan madu merupakan salah satu pendekatan yang baik dan kami telah menjalani pelbagai kajian sebenarnya. Kita telah mengkaji hampir 10 tahun bagaimana penggunaan madu lebah dan kelulut Malaysia yang boleh menurunkan berat badan dan dapat mengawal selera makan dan seterusnya memberi kesihatan yang lebih baik. Okey. Tetapi kita juga perlu faham tentang mungkin kita tidak boleh terus jump to conclusion makan ataupun minum madu lebah kelulut terus turun berat badan. Betul. Dari segi kajian dan juga dapatan daripada eksperimen yang diperoleh daripada Prof sendiri, bagaimana Prof melihat hubung kait antara meminum ataupun mengambil madu kelulut ini kepada penurunan berat badan yang efektif ataupun berat badan yang diingini? Ya, betul. Jadi di sini saya ingin mengajak pada semua mengenai cara pemakanan madu yang sebetulnya. Jadi jangan kita anggap dengan mengambil madu terus kita dapat melihat kesan secara serta-merta. Sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu kita ambil berat dalam pengamalan dan pengambilan madu ini. Pertama, kita kena pastikan pengambilan madu yang asli. Ini yang paling penting, paling orang kata kritikal di sini. Kerana hasil pada kajian saya sendiri, kami telah mendapati bahawa madu asli mempunyai kesan kesihatan yang baik, iaitu di sini dapat menurunkan berat badan. Tetapi madu tiruan sebaliknya akan menjurus ataupun menggalakkan lagi peningkatan berat badan yang berlebihan. Jadi sini perkara pertama penting kepada masyarakat kita untuk mendapat sumber atau bekalan madu yang asli terlebih dahulu sebelum mengamalkan madu ini sebagai makanan kesihatan. Jadi di sini kita telah membantu masyarakat kita telah contohnya di Terengganu, saya daripada Universiti Malaysia Terengganu. So kita telah menyediakan platform tengah mengadakan kerjasama dengan Persatuan Pelekat atau Persatuan Lebah Kelulut Terengganu untuk membekalkan madu lebah dan juga madu kelulut yang asli bagi membantu masyarakat untuk mendapat bekalan yang asli. Dan juga kami telah melakukan banyak juga kerjasama yang lain
dengan semua persatuan lebah dan kelulut Malaysia untuk memastikan masyarakat mendapat bekalan yang betul. Jadi dengan mendapat bekalan yang betul dan seterusnya, barulah kita mengamalkan madu ini dengan cara yang orang kata sesuai mengikut kajian kami. Sebagai contohnya, kami mencadangkan pengambilan madu hanya sekali sehari sebelum makan. Sebelum orang kata sarapan pagi. Itu waktu yang paling sesuai untuk mengamalkan madu lebah dan madu kelulut ini. Okey, bayangkan semua ilmu-ilmu dikongsikan untuk beberapa minit pertama ini. Betul. Hasilnya dari kajian daripada seorang wanita, bukan daripada seorang lelaki. Jadi saya nak tahu juga siapa sebenarnya tulang belakang di sebalik kejayaan kajian yang sedang dijalankan oleh Prof Wan sendiri. Ya, sempena Hari Lelaki Sedunia, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada suami saya terutamanya. Ya, betul. Ada juga lelakinya. Jangan silap. Dengan dorongan dan sokongan daripada suami sebenarnya, kita mampu ke hadapan. Begitu jugalah seorang isteri juga akan bantu seorang suami untuk sama-sama ke hadapan. Jadi kajian ini sebenarnya hasil kerjasama dan sokongan daripada banyak pihak, dari suami, keluarga dan juga daripada tempat kerja saya, Universiti Malaysia Terengganu, yang dapat menonjolkan kajian ini ke tahap yang lebih tinggi untuk membantu masyarakat. Prof, kongsi kepada kami antara cabaran yang terpaksa dihadapi selama 10 tahun untuk menghasilkan kajian tersebut. Mesti sukar ya. Dari sudut dana tu memang tak payah cerita lah, memang itu antara sukar utama saya tahu daripada saintis, memang ini yang masalah utama dihadapi oleh mereka. Tapi antara cabaran-cabaran lain yang kecil yang mungkin orang ramai perlu tahu tentang pengorbanan ini sehingga membuatkan Prof berjaya untuk mendapat anugerah daripada L'Oreal UNESCO Women in Science. Ya, betul. Memang perjalanan hampir 10 tahun ini bukan mudah. Itu yang saya ingin tekankan di sini. Memang banyak sangat cabaran yang terpaksa dihadapi. Salah satunya, contoh hari ini anak saya menerima anugerah di sekolah. Jadi saya terpaksa tinggalkan anak saya bersama suami di rumah, di sekolah untuk terima hadiah tanpa kehadiran saya. Tapi saya berada di sini untuk memberi lebih banyak khidmat pada masyarakat hasil pada perkongsian ilmu dan kepakaran yang kami ada. Selain pada itu, memang cabaran dari sudut masyarakat dan juga para saintis yang lain untuk menerima idea bahawa madu walaupun ia manis merupakan satu penawar yang telah orang kata dimaklumkan dalam pelbagai buku-buku kesihatan, termasuk Al-Quran sendiri sebagai misalnya Islam. Madu itu adalah penawar. Jadi untuk memberi pendedahan pada masyarakat untuk menerima idea ini bukan senang sebenarnya. Kerana kita hanya ada fikiran madu itu manis, manis itu punca penyakit. Tapi isu sebenarnya di sini adalah madu tiruan. Jadi madu tiruan memang manis, hanya daripada gula dan air sahaja yang boleh menyebabkan obesiti dan juga diabetes. Tetapi madu asli, madu lebah dan madu kelulut yang manis ada juga sekadar dalam masam bergantung pada sumber bunga dan iklim. Kedua-dua madu asli ini sebenarnya punya khasiat perubatan. Yang ini telah terbukti daripada hasil kajian kami. Kami telah lakukan kajian daripada peringkat kultur sel lemak. Kami telah kaji pada terus kaji khasiat madu lebah kelulut pada sel-sel lemak. Kita lihat macam mana tindak balasnya dapat mengurangkan saiz sel lemak menjadi kecil. Dan terusnya kami beri makan madu lebah dan kelulut pada tikus yang gemuk, yang obes, juga dapat menurunkan berat badan dan tempoh sebulan hingga 3 bulan. Jadi kita juga ada beberapa orang kata volunteer yang terlibat dalam kajian ini juga menunjukkan kesan yang sama, dapat menurunkan berat badan yang ideal. Jadi kami dalam proses untuk melakukan kajian secara sistematik melibatkan beberapa pakar perubatan dan juga beberapa volunteer di Universiti Malaysia Terengganu untuk menonjolkan kesan penggunaan pengamalan madu ini secara berkesan untuk mengawal obesiti dan juga penyakit lain. Tapi secara asasnya di sebalik kesan kepada lemak itu sebenarnya circulation ataupun kesan kepada madu kelulut itu kepada body circulation adalah untuk manfaat tubuh badan yang lebih sihat dan juga lebih baik. Betul ya. Jadi kalau kita lihat saintis yang banyak dilahirkan dalam negara sekarang ini banyak dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang teknologi dan sebagainya. Jarang kita dengar saintis dalam bidang dietitian ataupun dalam bidang pemakanan ini. Jadi mungkin doktor boleh melihat ini sebagai satu permulaan kepada lebih ramai saintis, khususnya wanita dalam bidang penyelidikan perubatan dan juga penyelidikan pemakanan. Betul, saya akui kita kadang-kadang orang kata terlupa bahawa setiap bidang mempunyai kepakaran dan kelebihannya tersendiri yang perlu ditonjolkan. Jadi dalam era pembangunan zaman teknologi sebagainya sekarang ini,
isu pemakanan dan juga kesihatan amat berkait rapat yang perlu diberi perhatian lebih. Jadi saya memang menyeru pada semua pihak supaya kita mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan pengambilan makanan yang betul seperti madu lebah dan kelulut yang asli ini dengan menggunakan pendekatan saintifik. Hasil kajian yang telah dilakukan, bukannya sekadarnya orang kata hanya kabar-kabar angin dan sebagainya. Jadi yes, saya menekankan di sini bahawa penting. Semua bidang itu semua penting dan perlu diiringi maklumat-maklumat pengamalan tersebut dengan data-data saintifik untuk menunjukkan keberkesanan produk tersebut. Okey. Tapi saya ingat Shu, petua orang dulu kata kalau minum madu ni suara lebih lunak. Mungkin kalau awak minum suara lebih tak cukup lunak ke Ismail? dah cukup lunak tapi nak lunak lagi. Okey, sebenarnya Prof, saya ada terbaca ni dululah saya baca ada orang kata tip-tip nak makan madu ni dah Prof ada kat sini. Tip nak makan madu tak boleh makan pakai sudu. Ini mitos sudu besi, atau sudu besi, adakah ini mitos ataupun memang benar? Di sini ada beberapa orang kata maklumat berkenaan pengamalan tersebut. Sebenarnya di makmal kami juga telah melakukan kajian kaedah tradisional dan juga kaedah moden dalam pengamalan madu dan pengujian keturunan madu. Jadi di sini kami dapati daripada kaedah tradisional tidak semua menunjukkan kebenaran atau keturunan sesuatu madu itu. Termasuk dalam kes penggunaan sudu besi, mungkin di sini ada orang kata ilmu-ilmu tradisional yang kita belum terokek secara sepenuhnya, tetapi kita beranggapan bahawa madu lebah dan kelulut ni bersifat asid. Dia ada sifat mengakis pada besi, tetapi dalam kes ini penggunaan madu lebah dan kelulut dengan menggunakan sudu besi hanya dalam tempoh yang sekejap dan tindak balas itu belum sempat berlaku kecuali berlaku proses penyimpanan. Dalam tonton besi memang tidak digalakkan kerana sifat madu yang itu berasid. Walaupun madu itu manis, madu lebah manis, madu kelulut juga manis dan madu kemasam, tetapi sifat asalnya adalah berasid. Jadi sifat asid itu sebenarnya boleh mengikis besi dan mungkin boleh memudaratkan kita. Mungkin nanti boleh pakai sudu tembaga. Cuma untuk itu kita telah banyak untuk kaedah-kaedah tradisional moden sekarang ini. Saya telah kerjasama dengan Jabatan Standard Madu sebagainya. Kita telah hasilkan standard ini untuk mengenal pasti keturunan sesuatu madu. Jadi kami juga dalam proses review tengah penambahbaikan standard ini supaya madu yang dijual dalam pasaran negara kita sepenuhnya adalah madu asli. Mengelak pelambakan madu tiruan. Baik, tanya sekali lagi pada Profesor Madya Dr. Wan Iriani Wan Ismail kerana menerima anugerah L'Oreal UNESCO National Fellowship for Women in Science dan juga satu kita kata wanita yang ideal untuk kita sama-sama persembahkan dan jadikan ikutan, insya-Allah. Ya, betul. Baik, kita